Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Aiman bin Azmi. Hari ini saya akan membentangkan proposal saya untuk subjek RBTS 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan. Okey, untuk subjek ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah selaku subjek untuk asas penyelidikan ini, iaitu Dr. Samsiah, dan penyela saya untuk saya siapkan proposal saya pada hari ini, Encik Haji Azhar bin Hashim. Okey, tajuk proposal saya pada hari ini ialah pengetahuan asas, reka bentuk dan teknologi dengan mengaplikasikannya dalam kalangan guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik. Kajian saya berbentuk kajian tinjauan. Okey, perbincangan tentang kajian tinjauan yang saya akan bincangkan ialah penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kerangka konsep, tinjauan literatur, metodologi kajian dan rujukan. Kita beralih kepada pengenalan. Okey. Pengenalan menurut pakar Sulman iaitu pengetahuan konten boleh dimasukkan sebagai pengetahuan konten, mata pelajaran dan pengetahuan konten pedagogi merujuk kepada aspek-aspek dalam mata pelajaran yang berkait rapat dengan pembelajaran yang terdapat dalam bahagian mata pelajaran. Yang kedua, memfokuskan kepada guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik yang perlu dalam mendalami konten pelajaran serta menguasai dari pelbagai aspek yang akan mempengaruhi sesi pembelajaran dan pengajaran dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir ialah menurut McDiarmid, iaitu menyatakan penguasaan dalam pengetahuan dan pemahaman konten dalam menentukan keupayaan guru memindahkan transmit pengetahuan kepada murid-murid. Okey, seterusnya pengetahuan asas mata pelajaran akan memberikan kesan kepada cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut. Seterusnya, guru pelatih juga mampu mempraktikkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajarinya dalam rutin seharian mereka. Matlamat yang diharapkan oleh warga pendidik, terutama guru RBT, yang bertujuan melahirkan guru pelatih dengan kemahiran asas dan boleh mengaplikasikannya kemahiran tersebut sewaktu di sekolah masa praktikum nanti. Dan seterusnya adalah tahap kemahiran dan kecekapan yang tinggi ditunjukkan guru memberikan minat dalam mengekalkan perhatian semasa proses pembelajaran berlangsung. Seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Penyataan masalah dalam kajian ini ialah dalam mengaplikasikan yang menyeluruh untuk guru pelatih, terdapat komponen tambahan yang perlu dilakukan dalam kalangan guru pelatih itu sendiri. Yang kedua, melanjutkan penyelidikan asas dengan memeriksa keberkesanan pengetahuan asas dalam mengaplikasikan ilmu terhadap guru pelatih. Dan yang terakhir ialah guru pelatih wajar menggunakan modifikasi pengetahuan untuk diaplikasikan berkaitan subjek yang dipelajari. Seterusnya kita beralih kepada tujuan, objektif dan soalan kajian. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan kajian dilaksanakan untuk mengenal pasti tentang pengetahuan asas, reka bentuk dan teknologi dengan mengaplikasikannya dalam kalangan guru
pelatih IPGK Pendidikan Teknik. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan asas, reka bentuk dan teknologi dalam kalangan guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik. Dan yang kedua, mengenal pasti tahap pengaplikasian pengetahuan reka bentuk dan teknologi dalam kehidupan seharian guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik. Seterusnya kita beralih kepada soalan kajian. Persoalan yang timbul apabila melaksanakan kajian ini, yang pertama, apakah langkah dalam memastikan tahap pengetahuan asas reka bentuk dan teknologi dalam kalangan guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik? Yang kedua, adakah pengaplikasian pengetahuan reka bentuk ini akan dapat menguji tahap pengetahuan asas guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik? Seterusnya kita pergi kepada konseptual kajian. Yang kotak atas merujuk kepada objektif kajian dan menggunakan teori Thorndike, di mana instrumen kajian mengandungi temu bual, pemerhatian dan senarai semak. Sasaran ialah mengaplikasikan reka bentuk dan teknologi dalam kalangan guru pelatih IPGK Pendidikan Teknik. Okey, seterusnya kita beralih kepada skop kajian dan batasan kajian. Skop kajian mempunyai beberapa batasan yang perlu diambil kira dalam menjayakan kajian ini. Dan batasan kajian yang pertama, kajian hanya ditujukan kepada pelatih guru sahaja. Yang kedua, kajian ini dijalankan melibatkan 8 respon sahaja, iaitu 8 orang guru pelatih sahaja di IPGK Pendidikan Teknik. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan kajian. Yang pertama, dapat dijadikan rujukan kepada diri penyelidik untuk mencari jalan penyelesaian dalam mengaplikasikan pelajaran dengan pengetahuan asas yang sedia ada. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, bahagian pendidikan sekolah rendah dapat menjadikan hasil dapatan kajian ini sebagai satu gambaran untuk kepentingan pengaplikasian pengetahuan asas RBT dalam pengajaran kelak. Yang ketiga, berguna kepada pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP, reka bentuk dan teknologi semester 5 yang akan menjalani praktikum dalam aplikasi pengetahuan asas RBT. Okey, kita beralih kepada bab 2 iaitu tinjauan literature. Apa itu tinjauan literature dalam kajian ini? Keperluan atau keinginan yang diperlukan oleh organisma dalam teori Thorndike. Yang kedua, teori tingkah laku Thorndike ini menerangkan bahawa setiap gerak balas boleh diperkuatkan jika diberikan peneguhan, sebaik saja gerak balas ditunjukkan serta terhasilnya kepuasan dalam diri. Dan yang terakhir ialah peneguhan dalam bentuk mengaplikasikan subjek RBT akan diberikan sekiranya guru pelatih dan ianya menunjukkan gerak balas yang seperti tahap kefahaman dalam mengaplikasikan semasa proses pengajaran berlaku. Fokus kajian ialah memberikan pengaplikasian dalam kalangan guru pelatih dalam pengetahuan asas RBT. Dan yang kedua, fokus pengalaman dalam mengaplikasikan subjek RBT dalam kalangan pengetahuan asas
dalam kalangan guru pelatih, iaitu pengetahuan asas RBT semasa menghadapi praktikum di sekolah nanti. Okey, seterusnya kita beralih kepada bab 3, iaitu metodologi kajian. Reka bentuk kajian iaitu ada 3, berbentuk kajian tinjauan, pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang difokuskan dalam kajian ini adalah pemerhatian dan temu bual. Pendekatan kualitatif, perhatian dan temu bual. Okey, kita pergi kepada 3.1, itu persampilan. Pertama, pemilihan tempat. Yang kedua, pemilihan responden. Dan yang ketiga, ciri-ciri responden. Pemilihan tempat, seperti yang kita tahu, kita buat di IPGK Pendidikan Teknik. Dan pemilihan responden seperti yang dah dimaklumkan, hanya 8 responden dalam kalangan guru pelatih dalam mengaplikasikan pengetahuan RBT. Ciri-ciri responden: mengalami masalah dalam mengaplikasikan pembelajaran pengetahuan asas semasa di IPGKPT. Okey, instrumen kajian. Dari segi pemerhatian, kita ada 2 jenis, iaitu rekod anekdot dengan senarai semak. Rekod anekdot mencatat nama pemerhati, tarikh kejadian, masa kejadian, nama guru pelatih yang terbabit, penerangan tentang kejadian, lokasi tempat kejadian serta nota cadangan langkah yang diambil. Manakala senarai semak menyemak tindakan yang dilakukan oleh sampel kajian semasa berada di IPGKPT. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan dalam kajian kualitatif diperoleh melalui triangulasi kecaknaan terhadap isu bias penyelidik. Kedua, dalam memastikan kebolehpercayaan data, penyelidik juga menggunakan kaedah jejak audit. Yang ketiga, triangulasi adalah satu teknik kajian yang menggunakan 2 atau lebih kaedah dalam kutipan data. Yang keempat, dalam penyelidikan kualitatif, bias, andaian dan peranan sebagai penyelidik boleh mempengaruhi teks. Dan terakhirlah, jejak audit dijalankan dengan meminta individu di luar kajian memeriksa naratif atau laporan kajian. Okey, sekarang kita pergi kepada pengumpulan data yang menggunakan 2 kaedah, iaitu pemerhatian dengan temu bual. Dan hasil daripada pengumpulan data terlahirnya penganalisis data, di mana dari pemerhatian, instrumen senarai, semak dan rekod anekdot. Daripada temu bual dilakukan transit temu bual. Okey, kita pergi kepada contoh. Ini contoh rekod anekdot yang telah dibuat dalam kajian ini. Dan ini merupakan borang temu bual untuk kita mengenal pasti masalah guru pelatih dalam pengaplikasian pengetahuan asas RBT. Yang terdapat 8 responden akan diisi oleh guru-guru pelatih tersebut. Okey, sekarang kita dah pergi ke penghujung, di mana rumusan daripada kajian tinjauan yang saya buat ini. Masalah tingkah laku disruptif ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana permulaan dengan permasalahan yang kecil sebegini, jika ia berterusan akan menjadikan satu kebiasaan seterusnya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat diubah lagi. Terdapat berbagai teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini, dan teknik modifikasi yang dipraktikkan boleh membantu
guru pelatih mengubahnya dalam pengaplikasian untuk subjek RBT. Okey, di sini senarai rujukan hasil daripada dapatan kajian tinjauan saya. Sekian, terima kasih.